Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Datuk Osman Zaki, Cik Azhar dan juga Puan Saidah dari SME Bank. Tuan-tuan dan puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada CIDB Sabah kerana berjaya mengadakan program yang penuh bermakna ini dalam jangka masa yang begitu singkat. CIDB Sabah diberi tugas ni untuk 2 minggu, less than 2 weeks. So saya ucapkan terima kasih lah. Okey, untuk meneruskan seminar kita petang ini, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri saya lah. Nama saya Muhammad Idrusdin. Saya bertugas di CIDB bahagian pusat IBS, tapi kita namakan bahagian kita sekarang ni bahagian teknologi, bahagian IBS dan mekanisasi. So tugas utama pusat IBS ni adalah mengikut roadmap IBS 2011-2015, di mana pusat IBS ni menjadi pusat rujukan setempat untuk segala persoalan berkaitan atau berkenaan dengan industri IBS. Jadi untuk meneruskan pembentangan saya, seperti pembentang-pembentang sebelum ni, daripada pagi hinggalah sebelum saya tadi tu, terutama Dr. Kamaluddin dari JKR menceritakan masalah ataupun bintang tamu kita pagi tadi, Cik Nuari, menceritakan sejarah. Jadi saya nak menceritakan masa depan. Mungkin agak menarik lah. Okey, tapi sebelum tu kita rasanya telah diedarkan brosur yang bernama Construction Industry Transformation Program atau CITP. Okey, brosur ni sebenarnya dibuatlah untuk handout bagi memudahkan para industri untuk mengetahui apakah di dalam CITP ni. Okey, saya cerita sikitlah tentang pembangunan CITP. CITP ni actually adalah kesinambungan daripada CIMP. CIMP ni dulu kita ada daripada 2010 hingga 2015. Jadi selepas 2015 apa perancangannya? Jadi kita tak tahu apa yang sepatutnya diteruskan CIMP atau kita ada sesuatu yang baru. Jadi pihak pengurusan di CIDB dan juga pada agensi-agensi kerajaan yang lain, kami bersetuju bahawa untuk menyambung CIMP ni kita adakan bersempena dengan rancangan Malaysia ke-11 ke arah tahun 2020, pencapaian negara maju 2020. Kita adakan CITP, iaitu Construction Industry Transformation Program. So sebelum saya detailkan yang related dengan IBS, sebagai pengenalan, sebab CITP ni adalah satu yang baru, mungkin tuan-tuan adalah antara peserta ataupun individu yang pertama lah mengetahui atau mengenali CITP ni. Mungkin sebelum ni tuan-tuan dan puan pun belum pernah dengar lagi tentang apa itu CITP. Okey, sebenarnya CITP ni dia lebih menyeluruh. Apa yang tuan-tuan lihat di skrin sekarang ni, kita menyentuh tentang soal-soal kualiti, keselamatan dan juga professionalism, dan juga menyentuh tentang environment sustainability, productivity dan internationalization. So IBS di sini adalah terletak di agenda nombor 3 di bawah productivity. Okey, ini adalah kita punya sasaran CITP. Yang pertamanya kalau kita tengok tadi yang dalam safety, quality and professionalism ni, ia adalah untuk mewujudkan dan menguatkuasakan standard kualiti, keselamatan dan profesionalisme yang lebih tinggi dalam industri pembinaan. Dan yang kedua pula,
Dari segi construction sustainability, kita nak memulakan satu amalan pekerjaan dalam persekitaran yang lebih mampan untuk seluruh industri. Dan di bawah produktiviti pula, kita punya sasaran adalah untuk mewujudkan peluang kerja mahir untuk belia-belia Malaysia dan pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana SME, di samping mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing yang kurang mahir. Dan seterusnya, untuk peringkat internationalization, kita dengan sasaran meningkatkan keupayaan pesaing ataupun kontraktor kita di peringkat global. So ini adalah sasaran utama CITP. Okey, ini sejarah juga. Kita telah menggubal CITP ni untuk selama tempoh 2 tahun lah. So kita bermula dengan tahun lepas 2014 dan kita finalisekan pada tahun ini. Dan CITP ini telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita pada 10 September 2015, baru lagi. Okey, kalau tuan-tuan lihat pada slide ni, CITP ini diberi ataupun dipecahkanlah kepada 4 strategic trust lah yang saya ceritakan tadi. Dan di dalamnya ada detail-detail yang kita panggil inisiatif. So kalau cakap tentang IBS ni, kita punya fokus adalah dalam productivity, di mana kita nak accelerate adoption IBS, mechanization and modern practices. So kita akan detail tentang IBS nanti. Okey, ini adalah apa yang disasarkan dalam 4 trust yang telah saya nyatakan tadi. Okey, ini adalah sasaran untuk quality, safety dan professionalism. Yang ini untuk sustainability dan yang ini adalah untuk productivity. Di mana mengikut kajian dari MPC, kita punya productivity level dalam industri pembinaan ini begitu rendah. So apa yang kita sasarkan pada tahun 2020 nanti, kita punya pendapatan kita, in average, dia mengikut apa yang MPC beri, kita in average berpendapatan sebanyak 16,500 USD. So conversion rate-nya at the moment mungkin dalam range 4, so lebih kurang 66,000. So bermakna kalau setiap pekerja mempunyai pendapatan sebanyak 66,000 setahun, roughly dia punya income per month dalam 5,000 lebih, 5,500. So macam tadi apa yang Cik Azhar cerita tadi, dia pernah menggajikan Bangladesh dengan bayaran 1,300 sebulan. Maknanya kalau kita menggajikan lokal pun dalam range yang lebih kurang macam tu. Jadi kita punya objektif utama dalam produktiviti ni adalah meningkat pendapatan pekerja sebanyak yang disebut. Okey, ini adalah pula antara outcome ataupun target untuk internalisation. Yang pertamanya, kita nak mensasarkan untuk melahirkan Malaysia Champion bagi meneraju projek-projek dalam dan luar negara. Yang kedua pula, kita mensasarkan menjelang 2020 ni, kita mempunyai 10 syarikat yang bertahap 5 bintang dalam pencapaian skor. Skor ni adalah ukuran yang diberi kepada kontraktor. Kalau tuan-tuan kontraktor, kita faham apa itu penilaian skor. Dan kita juga plan supaya ada 50 syarikat yang akan mencapai status G8. So sekarang ni kita tak ada G8, kita cuma ada G7. Jadi sasaran kepada yang ini, kita nak by 2020 kita ada 50 syarikat yang besar, mana syarikat yang boleh bersaing di dalam dan luar negara. Dan lagi kita ada target lagi 10 syarikat yang berkaitan dengan pembinaan dapat mengeksport perkhidmatan atau pembinaan ke pasaran global. So at the moment kita nampak kita punya kontraktor yang pergi luar negara ni makin kurang sebab mungkin kita tak dapat bersaing di peringkat yang begitu besar. Okey, ini adalah detailkan lagi kita punya CITP ni. CITP mempunyai 4 trust dan 18 inisiatif dan 23 sub inisiatif.
Maknanya kita buat CITP ni in detail supaya apa yang dirancangkan tu akan lebih ke arah kejayaan instead of cuma planning. Okey, ini adalah apa yang didetailkan dalam strategi quality safety and also environmental sustainability. So this one untuk productivity dan juga internalization. Okey, bagi menjayakan program CITP ni, ini adalah struktur yang kita telah telah finalisekan supaya setiap aktiviti di bawah inisiatif dalam CITP ni finally diangkat ke peringkat kabinet. Jadi maknanya setiap aktiviti yang kita rancang ni mempunyai jawatankuasa yang tersendiri. So maknanya fokus kepada pencapaian kepada matlamat CITP ni finally akan dipantau oleh kerajaan sendiri sehingga laporan dibuat ke peringkat kabinet. Jadi setiap orang di peringkat masing-masing akan berusaha supaya apa yang kita rancang ataupun plan tu menjadi kenyataan. So ini adalah syarikat-syarikat yang telah menandatangani Aku Janji pledge. So kalau kita tengok, dia terdiri daripada dua, government agencies dan ministries dan juga private sector. So ada syarikat-syarikat yang telah pun dibincang dan diceritakan tentang pengisian CITP ini, dan dia orang menyokong supaya sama-sama kita mendukung untuk kejayaan CITP. Okey, sekarang kita lihat fokus productivity ini lebih kepada IBS. Iaitu P3 itu bermaksud productivity dan 3 tu adalah inisiatif untuk IBS. Iaitu accelerate adoption of IBM mechanization and modern practice. Okey, dalam ni kenapa kita perlu fokus kepada IBS? Okey, kalau kita lihat sekarang ni memang kita dah bercakap hal IBS ni lama lah. Dan ini merupakan hasil daripada apa yang telah kita perjuangkan IBS. Dan statistik atau angka-angka yang ditunjuk ni kita dapat daripada sumber yang memang boleh dipercayai, iaitu kalau di government project ni pencapaiannya cuma 24%. Bermaksud kalau 100 projek yang patut menggunakan IBS, cuma 24 je yang betul-betul buat IBS. Ini adalah mengikut saranan ataupun perkeliling daripada MOF, di mana perkeliling MOF mungkin tuan-tuan arif, semua projek kerajaan 10 juta dan ke atas mesti menggunakan IBS dan mencapai skor 70. So mengikut statistik ni tidaklah, maknanya memang melesetlah sasaran ni. Dan di peringkat private pun kita tak dapat sasaran yang kita gariskan ataupun target dalam IBS roadmap 2011-2015, di mana private sector even less, cuma 14% je. Ini pun based pada kajian yang kita buat pada 2013, dan kita dapati dalam projek kerajaan yang bernilai 10 juta dan ke atas, cuma 14% saja yang betul-betul mencapai IBS seperti yang kita nak. Okey, ini adalah sebab kenapa kita perlu beralih ataupun transform. Okey, isu IBM ni sebenarnya macam pembentang-bentang sebelum ni bercakap, ada yang cerita pasal demand tak ada ataupun supply tak ada. Jadi sebenarnya ini adalah dua masalah yang saling berkait rapat. So untuk mengatasi masalah ni kita kena tackle secara serentak lah. Iaitu kita mewujudkan demand dan juga kita pun mewujudkan supply. Okey, ini adalah sub-inisiatif yang kita telah pecahkan. Mana untuk mewujudkan demand dan juga supply ni, kita pecah kepada 3 sub-inisiatif di bawah accelerate adoption of IBM mechanization ni. Kita pecahkan kepada drive scale IBS adoption in public sector, second untuk private sector, dan juga kita menyediakan insentif-insentif ataupun peluang-peluang dalam industri IBS itu sendiri. Ini adalah charter yang telah dipersetujui
di mana untuk projek kerajaan, kalau tuan-tuan boleh lihat di sini, item yang pertama sekali disebut adalah untuk facilitate procurement of IBS component by separating from main contract. What is it mean? So bermaksud sekarang ni procurement IBS ni atau komponen IBS ni tidak dibeli ataupun dibeli daripada kontraktor. So kita nampak dengan cara ini menyebabkan harga komponen IBS tu menjadi lebih tinggi daripada harga sebenar dia. So maksudnya macam Dr. Kamaluddin ada cakap tadi, kebetulan dia pun dah tak ada, saya ulang balik. Dia kata kontraktor untuk menjaga sub kontraktor yang sama besar atau mungkin lebih besar daripada kontraktor itu sendiri agak susah. Jadi kenapa kita tak pecahkan skop kerja ini kepada bidang masing-masing? Maknanya kita sarankan supaya klien sekarang ni kalau projek-projek kerajaan, jika banyak yang mengeluarkan tender atau kontrak kepada kerja-kerja IBS, jadi kita cadangkan supaya kontrak ni dibuat, pembelian komponen IBS ni di-purchase directly kepada pengeluar IBS itu sendiri. Jadi dia banyak memberikan ataupun mengelak masalah, macam masalah kena beri advance payment 30% seperti yang manufacturer tu minta, dan manufacturer pun kadang-kadang supply tapi tidak dapat bayaran. Jadi isu ni kalau tidak dibendung, dia akan berlanjutan sampai bila-bila, sebab caranya kita tak ubah, masalah ni pun akan sama. So apa yang kita suggest dalam Construction Industry Transformation Program ni, procurement tu patutnya kita tukar. Maknanya kalau sama ada private ataupun public sector, kita boleh directly procure the IBS component direct from manufacturer ataupun supplier, dan saya rasa itu lebih secure kepada pembekal, di mana dia dapat direct award daripada klien. Dan juga dari segi payment pun, they will have their own term and condition. Tak perlu menunggu produknya dihantar ke site barulah kontraktor nak certified sebagai material on site. Jadi dalam kerja-kerja IBS ni, macam telah diterangkan tadilah, dia kontraktor mungkin buat kerja di tapak, tapi manufacturer dah buat kerja sampai tingkat 3. Jadi kontraktor atau manufacturer punya kerja ni dia lebih cepat, sebab dia buat di kilang, dia production schedule-nya teratur bergantung pada requirement untuk supply design. Jadi kerja-kerja di kilang ni lebih terurus lah compare dengan di site. Di site kan kita menghadapi cuaca lah, mungkin material shortage, shortage, machinery rosak semua. Jadi dia effect lah kerja-kerja yang berlaku di site. Tapi di kilang ni, manufacturer akan sedaya upaya cuba untuk mengikut dia punya production schedule. Jadi dia tidak terikat kepada progres di site tu untuk buat kerja-kerja di kilang. So dengan cara ni, bila kita dapat procure komponen ni direct di kilang, direct itu kilang, jadi maknanya kita akan menyelesaikan banyak isu kelewatan, isu bayaran, rasanya itu tidak perlu lagi dibincangkan. Tapi kalau kita masih kekal dengan cara atau kaedah procurement sekarang ni, saya rasa sampai bila-bila pun dia masalah yang sama akan timbul lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua yang pula, dalam proyek kerajaan macam tuan-tuan sedia maklum, projek kerajaan yang bernilai 10 juta perlu buat secara IBS. Tetapi ada juga yang tidak dibuat secara IBS. Jadi kita rasa kita tak tahu kenapa, sebab tidak diberitahu kenapa dia tak buat IBS. Jadi tidak ada laporan yang lengkap lah kita rasa, yang satu agensi monitor. Jadi kita berharap dengan penglibatan Jabatan Audit, so bersama-sama dengan ICU. ICU adalah Implementing Coordination Unit yang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kalau ikut roadmap IBS ni, ICU berperanan untuk memastikan yang perkeliling ni dipatuhi. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, ICU cuma melapor lah, tapi tidak ada apa-apa
report yang perlu disubmit lah. Kenapa you tak mengikut keliling yang telah diarahkan? Jadi kita berharap dengan penguatkuasaan yang lebih tegas, jadi penggunaan ataupun pembinaan secara IBS ni memang dipandang serius. Jadi bila demand kepada IBS ni tinggi, jadi pengusaha macam tuan-tuan mungkin akan jadi future supplier atau manufacturer. Jadi kita rasa demand pada IBS ni tinggi. Kalau you buat pelaburan atau investment, mana kita ada macam good demand. So dalam pada peringkat ni kita nampak tidak ada siapa pun yang rasa khawatir bila kita masuk dalam industri IBS ni kita tidak mendapat demand atau tidak dapat order. Jadi rugilah kan. Pelaburan kita mungkin kita target untuk bayar balik loan SME ni dalam masa 5 tahun tu. Kalau dah tak ada order, macam mana kita nak bayar? Jadi might as well simpannya duit tu. Jadi tak berkembanglah kita punya IBS punya mission. Okey, yang ini pun samalah, saya mungkin cepatkan sikit. Okey, dalam pada itu juga kita nampak JKR ni dia dah mempunyai what we call pre-approved drawing, PAP. Drawing ni dibuat untuk bangunan-bangunan common building seperti sekolah, kuartus semua lah. Tapi drawing yang dia ada ni kita tengok tidak dalam bentuk IBS. Jadi of course kalau drawing tu bukan IBS, dia tender pun bukanlah IBS yang akan dibuat. Jadi kita minta pihak JKR supaya convert drawing yang ada ni dalam bentuk ready IBS. Jadi bila ada projek untuk dibuat, drawing yang sedia ada ni tidak perlu lagi direka bentuk semula sebab dia dah standard. Jadi dengan menggunakan drawing yang ready IBS ni, jadi peluang pada demand IBS ni tinggi lah. Keluar je projek sekolah, dah ada IBS nya. Dan bangunan pula almost standard. Jadi dia punya design pun semua standard. Kalau manufacturer yang berani, dia akan make the product available without receiving any order. Dia dah prepare benda tu. Maksudnya bila ada demand pada siapa-siapa yang nak menggunakan pakai komponen ni, dia dah boleh jual. Macam kita experience sekarang membeli produk-produk infrastruktur punya precast. You just name pipe ke, culvert ke, ataupun beam, pile, dia semua dah ada standard. Jadi dia cuma buat dan simpan stok lah. Jadi itu menunjukkan bila adanya demand pada ABS, dia ada ready stock. Tapi sekarang ni orang tak berani sebab dia tidak ada satu standard yang merujuk atau menuju ke arah tu. Kalau kita sebagai pelabur baru ni, kita tak nak ambil risk yang tinggi. Tapi manufacturer lama pun tak nak ambil juga. Sebab no point pun you do something yang you belum tentu dapat order kan. Okay, next one. Bagi membantu lagi demand IBS dalam public sector ni, kita melihat kalau sekarang ni requirement untuk projek IBS ni 10 juta dan hasilnya cuma 24%. Jadi kita nak tambah demand tu, tinggikan sikit lagi supaya projek 5 juta pun buat IBS. Jadi kita membentuk lebih demand lagi. Maknanya projek yang bernilai bukan 10 juta je, 5 juta pun diperlukan dibuat secara IBS. Jadi ini akan lebih memberi peluang kepada pengeluar atau supplier IBS. Sebab demandnya dah besar. Instead of 10, maknanya 5 pun. Mungkin kita expect resultnya mungkin 24 kali 2 lah, 48. Baru 48. Jadi maknanya still better lah kan than what we have now. Okay, this is all about government punya drive scale IBS adoption via public sector. Dan kita tengok pula on the okay, ada sikit lagi jadual ni. Ini adalah flowchart yang kita buat comparison on the procurement. Jadi tengok di sini, yang sebelah kiri tu existing procurement structure. Di mana award tu diberi kepada kontraktor dan kontraktor akan subkan kerja-kerja atau supply IBS ni kepada manufacturer. Tapi kalau kita buat dengan proposal yang saya cakap tadi tu, klien dia ada access direct dengan manufacturer. At the end, kita go to the same project lah. Jadi kerja kontraktor adalah kerja-kerja yang selain daripada superstructure.
Mana superstructure ni adalah IBS punya scope of work, mana manufacturer lah. Okey, yang ini pula adalah untuk charter yang kita buat untuk projek-projek di private sector. So dalam private sector ni, at the moment kita tak ada polisi macam kita ada dalam public sector tu, di mana MOF mengeluarkan kelilingnya. Tapi kami telah baru-baru ini membuat satu kriteria bagaimana kita nak mewujudkan ataupun menjadikan satu polisi di private sector untuk menggunakan ABS atau mewajibkan penggunaan ABS dalam projek swasta. So kita bersetuju dengan KPKT di mana dalam CITP ni kita propose projek private sector yang bernilai 10 juta pun mengguna pakai ABS, cuma skornya kita minta lebih rendah, 50 je. Tapi kalau 50 pun demand on the private sector, the ratio ni almost 70% of the building projects come from private sector. Jadi kalau kita demand at score 50 pun, meaning dia punya demand pada ABS ni agak rendah lah. Tapi the number of demand tu tinggi. Jadi it create more and more demand kepada komponen ABS. Jadi peluang untuk new manufacturer atau existing manufacturer nak expand dia punya business tu cerah. Dan macam di Sabah ni pun, kita tidak mempunyai ramai pengeluar ABS. Jadi mungkin potensial tuan-tuan ni semualah, mana-mana yang berminat, kita bolehlah buat preparation untuk set up a new plant. Sebab set up a new plant ni bukan boleh berlaku sebulan dua. Takkan bila demand tu ada baru nak buat kilang kan. So you better be ready lah. Sebab as what I can show you just now, we have created the demand both side lah. Private sector and also public. So lagi satu, selain pada kita nak mewajibkan demand pada private sector ni, kita juga merasakan yang private sector ni bila dibuat, dia bergantung pada UBBL. So UBBL ni macam dia punya reference book lah untuk PBT semua, memberi approval atau tidak. Jadi kalau kita nampak the reference book is to UBBL, mana kita buat sikit amendment lah dalam UBBL tu supaya meletakkan elemen ABS ni dalam UBBL. Jadi bila ada any development order yang dibuat rujukan dari UBBL, jadi bermakna projek ni kalau UBBL refer atau require to be constructed using ABS, maka developer akan follow. Jadi itu akan mewujudkan lebih lagi demand lah. So di sini kita telah mewujudkan both demand daripada private sector dan juga public sector. Jadi itu lebih meyakinkan lagi lah kita punya future IBS industry. So agak menarik lah kalau benda-benda ni semua boleh berlaku, dan kita akan mencapai lah misi IBS kita. So yang ni pula, ini adalah untuk membantu industri. Macam tadilah kita telah diberi penerangan oleh Puan Saidah daripada SME, yang baru-baru ini kerajaan telah bersetuju untuk mengadakan satu loan yang selama ni tak ada. Tapi apa yang telah diterangkan, elaborate sikit lah Puan Saidah, jangan marah cerita Ayu. Kita dipahamkan yang 500 juta ni bukanlah fix. Andai kata application tu ramai, SME akan buat perbincangan lagi dengan MOF untuk menambah lagi dana ini. Maknanya kalau SME dapat menghabiskan dana ni dalam sebulan atau 2 bulan pertama dalam tahun 2016, maknanya orang yang datang bulan Mac tu tak ada lah peluang kan. Dah habis lah diberi loan. Jadi itu kita minta lah SME slow talk lah. Bukan slow talk lah dengan MOF supaya ditambah lagi. So don't worry Okey, berbalik pada ini, kita nampak untuk membantu lagi ekonomi ataupun industri ABS ni, kita mencadangkan supaya
Yang pertama tadi saya dah terang, kita mewujudkan polisi untuk private sector menggunakan pakai IBS. Dan kemudiannya kita ada kita nak menggunakan pakai katalog. Katalog IBS ni actually kita dah lama develop. Katalog IBS ni is actually a standard component yang biasa digunakan pakai ataupun biasa diproduce oleh manufacturer. Jadi kalau manufacturer dah biasa mengeluarkan produk-produk atau komponen ini, jadi kita nampak komponen ini is quite standard. Jadi kita masukkan dia lah sebagai salah satu elemen untuk mempercepat dalam proses procurement atau perolehan perolehan komponen IBS. Daripada itu, kita juga memberi atau createkan elemen-elemen seperti macam tuan nampak lah. Kita akan buat perbincangan dengan lembaga hasil dalam negeri supaya mana-mana new IBS manufacturer ni yang establishkan dia punya factory dalam tahun 2016 sehingga 2020 tidak dikenakan cukai operasinya atau cukai bisnesnya. Ini kita nampak sebagai salah satu faktor juga. Tapi ini cadangan yang baik, tapi keputusannya bukanlah di tangan kita. Maknanya ada pihak-pihak yang patut bersetuju. So dalam peringkat ni, kalau kita tengok sini, kita ada kolom responsibility party tu yang melibatkan MOF, MIPI, MIDA dan sebagainya lah. Tapi andai kata pun apa yang kita sarankan ni tidak menjadi 100%, at least apa yang kita saran ni benda baru. Benda yang kita target lah, banyak lah insentif yang kita perlu buat, inisiatif yang kita perlu buat. Tapi ada yang kita dapat a few. Tapi macam SME ni dah dapat lah satu. Maknanya dah kumpul lah dapat satu tu. So yang lain-lain tu kita cubalah lagi untuk memperkembangkan demand. Kita juga telah set lah bila patut dibuat, siapa patut dibuat dan siapa yang patut monitor lah kerja ni. Jadi CIDP ni bukanlah program CIDB semata. Dia adalah national agenda di mana semua parti yang terlibat, sama ada private ataupun public sector, untuk menyokong kita punya objektif CIDP. Okey, ini pun salah satu inisiatif juga di mana kita nampak penggunaan IBS ataupun komponen IBS ni sinonim dengan BIM, Building Information Modeling. So kalau kita tidak ada profesional yang mahir dalam bidang ni, jadi kita melihat IBS ni patut bermula dari peringkat reka betul. Jadi BIM ni adalah satu tool yang cukup sinonim dengan IBS. So kita punya inisiatif sekarang ni adalah menjadikan komponen-komponen IBS standard ni sebagai data dalam BIM library. So maknanya when you do the design, you know what kind of komponen yang you nak pakai, and the component is available. I mean dari segi standardnya komponen tu ada. Maknanya it's easy lah for the designer. Bila you do the design, immediately you boleh dah list down the component IBS. Macam mungkin tuan-tuan ingat pagi tadi Cik Nuari telah menerangkan apa itu jenis IBS ataupun komponen IBS. So komponen IBS ni macam tuan tahu, kolom, beam, slab, wall dan roof trusses. Jadi itulah yang structure yang bila kita nak membina bangunan, itulah yang kita kena ada. Macam Dr. Kamaludin pun cakap, conventional system kita harus menunggu tingkat pertama siap baru boleh membina tingkat 2. Tapi bila guna IBS, kita boleh jalan secara serentak. So tapi untuk memudahkan lagi perjalanan serentak tu, kita bagi lagi apa lagi yang boleh membantu dari segi pembuatan komponen IBS itu sendiri. Okey, setakat sekarang ni faham ataupun masih ada keraguan? Sebab saya diberi topik akhir sebab saya mencerita masa depan. Okey, ini adalah secara ringkasnya
ataupun summary daripada apa yang telah saya terangkan tadi. Kalau kita ada polisi yang baik, dan dengan polisi itu kita kena ada polis, enforcement. Jadi, dan kita bagilah insentif kepada player-player pemain industri IBS ni, supaya kita nampak dia betul-betul menolong dan membantu. Jadi macam you tengok kat sini lah summary-nya. Kalau dari segi polisi ada dua. You tengok situ kita ada on the government project daripada 10 juta requirement kita reduce pada 5. Dan on the private sector pula kita pun nak mewajibkan penggunaan IBS di private sector untuk projek 10 juta tapi skornya 50 saja. Dan kita juga di Klang Valley ni kita nampak demand pada IBS ni tinggi. Jadi kita telah berurusan dengan DBKL dan DBKL pun selama ni pun dah mensyaratkan makna bangunan-bangunan yang bernilai 10 juta dan ke atas ni wajib menggunakan IBS. So, dari segi enforcement ni pula, on the private sector so far macam saya terangkan tadi lah, kita tak ada comprehensive report daripada projek-projek yang gagal dibina secara IBS. Jadi kita melibatkan bantuan daripada ICU dan juga Jabatan Audit untuk buat laporan kenapa projek yang patut digunakan IBS ni tidak diikut seperti yang telah diarahkan dalam petililik. Dan kami juga di CIDB, kami adalah di bawah Akta 520 atau Parlimen 520 yang baru-baru ni, bukan baru, 2011 telah dibuat amendment. Jadi dalam amendment Akta 520 ni mengatakan CIDB mesti regulate the implementation of IBS in construction industry. Jadi maksudnya kita CIDB ni tidak tertumpu pada projek kerajaan saja, dia cover both lah, semua industri. Tapi yang AG itu lebih kepada projek-projek kerajaan lah. Jadi dengan enforcement yang agak detail, kita rasa dia tak ada escape clause lah untuk siapa-siapa tidak menurut perintah. Di jabatan kerajaan selalunya disebut saya yang menurut perintah. Tapi kita nak juga bila circular ni dikeluarkan, orang-orang menjalankan projek ni juga menurut perintah. So itu sajalah saya nak terangkan. Dan macam tadilah, beside policy and enforcement, kita juga ada insentif. Jadi insentif yang sedia ada sekarang ni, kalau tuan-tuan kurang maklum, saya mungkin boleh kata bocor rahsia sikit lah. Di CIDB ni kami mengenakan levy. Levy ni cuma dikenakan kepada kontraktor. Faham kan ini kan? So levy amount yang kami kutip ni adalah bernilai 0.125%. Bermaksud setiap 1 juta projek CIDB dibayar RM1,250. Kami offer kepada kontraktor yang membuat projek ini dengan menggunakan IBS, projek perumahan saja. Kalau projek lain kita tak offer lah, habis duit CIDB ni. Jadi kita offer kepada kontraktor yang buat bangunan mencapai 50 IBS score, kita minta dia datang pohon pengecualian levy. Kita akan bayar balik setelah mendapati temu-temu dan syarat-syarat yang kami kenakan tu diikuti lah. Dan ini adalah beberapa lagi lah insentif yang kami rasa akan membantu industri IBS. Yang pertama tu mungkin saya tak explain tadi, reduction import duty on RBM machinery equipment. Yang ini telah pun dibincangkan secara detailnya dengan pihak MITI dan MIDA. So MIDA ni telah pun bersetuju kalau tuan-tuan ingin membeli machineries untuk kerja-kerja production komponen ABS, mesin yang diberi tu, yang diimport tu tidak dikenakan cukai, zero tax. Maknanya import duty is custom pun bersetuju tidak akan mengenakan taxnya. Jadi mana kalau you beli is the real punya price lah. Government tak dapat duit, government tak ambil duit. Itu di peringkat manufacturing. Tapi kalau di peringkat installation side pula, di project side, MIDA tak nak ambil alih, tak nak ambil kerja ni sebab itu di luar bidang kuasa dia. Jadi CIDB juga yang akan
membantu sama ada kontraktor ataupun player yang lain nak membeli mesin atas tujuan menggunakan mesin ini untuk projek IBS. Jadi itu juga kami beri pengecualian levy. Jadi ini telah disetujui ya. Kita bermula pada 1 bulan Junui ini. Kalau tuan-tuan kontraktor ataupun manufacturer IBS yang ingin membeli machinery dan equipmentnya, dah tentu tak ada tax. So beli pada harga ataupun harga mesin yang sebenar. And yang macam tax holiday tadi, saya pun telah ceritakan bagaimana benda ni patut dijalankan. Tapi kepada developer pula, kita akan berurusan lagi dengan pihak PBT dan KPKT supaya developer yang ada intention membuat projek-projeknya dengan menggunakan IBS ni, kita bagi dia higher flow ratio. Mungkin perempuan tuan-tuan semua faham what is the flow ratio ini. Jadi kita minta dia dapat more benefit lah atas tanah yang dia develop tu kalau dia menggunakan IBS. Jadi itulah insentif-insentif yang telah dipersetujui untuk memajukan lagi industri IBS dalam Malaysia. Okey. So ni outcome yang kita expect by 2020 ni. Tinggi ni harapan ni. Semua public project 10 million and above ni 100%. Maknanya by hook by crook you kena buat lah. Rasa by 2020 kita punya foreign labor pun dah tak ramai. Mungkin kerana keterpaksaan you kena buat IBS. So kalau you tak boleh buat IBS, projek you tak siap. So kita nampak another 5 years time from today, semua government project 10 million above ni mesti guna IBS 100%. Dan projek private pun sama, cuma skor je berbeza. So untuk itu saya sudahi pembentangan saya dengan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana memberi perhatian yang begitu tekun kepada pembentangan saya tadi. Sekian. Ya, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Terima kasih saudara saya Encik Idrus yang memberikan sesuatu yang nampak light at the end of the tunnel. Jadi kita boleh orang kata bersikap positif pada 2016 hingga 2020. Alhamdulillah insentif-insentif yang telah diceritakan dulu mungkin salah satunya adalah input-input yang telah discuss pada 2010 sampai 2015. Jadi diambil ke 2016 ke 2020. Saya ingin menambah di sini ialah satu dari segi training ya. Training kita punya satu ialah kita punya bakal graduan civil engineers ke atau M&E ke atau electrical ke kan. Jadi kalau dulu saya bekerjasama dengan UTM untuk dia membuat introduction to IBS 3 credit hours, just introduction, just suang-suang kuku saja. Jadi mungkin sekarang ini mungkin kita boleh engage balik institusi pendidikan tinggi untuk ditambah credit hours ini mungkin kepada 2 semester supaya dia lebih mendalam pengetahuannya bila graduate ini bila ke lapangan kerja. Itu satu ya. Keduanya pengalaman saya dalam industri IBS ini, saya tertarik dengan internationalization lagi itu. Saya susah sebut. Okay. Jadi saya banyak dapat inquiry sebenarnya daripada negara-negara ASEAN, Myanmar, Cambodia, Indonesia, ya, yang inquire pasal this teknologi, kan? Jadi permasalahan yang kita pula ini orang kata kalau pancing panjang jengkal, jangan diduga laut yang dalam. Golang boleh. Jadi di sini sebenarnya bukan kita tidak berani untuk menceburi venture ini keluar negara,
tetapi kita ini tidak diiringi oleh financing. Kalau kita mau build up the financing in that country, biasanya dia akan charge very high. Jadi apa yang kita harapkan supaya pihak-pihak yang terlibat ini boleh menggarap sesuatu. Dulu kita ada Exim Bank untuk membantu kita mengekspor kita punya produk dan services. Tapi itu pun dalam masa setahun fund sudah habis, kan? Jadi kita memerlukan dana yang besar juga untuk kita mencuburi permintaan negara-negara ASEAN yang akan datang. Soalannya apa? Jadi saya ini ialah anjuran supaya Cik Din boleh bawa lagi ke komiti yang Cik Din boleh bawa itu. Okey. Terima kasih. Masih Datuk, soalannya kecil, pendek saja. Okey, sebenarnya ginilah. Soalan pertama tadi itu berkenaan student. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan Datuk juga, subjek IBS ni telah diajar di kebanyakan politeknik. I think bukan kebanyakan lah, semua. Dan politeknik juga telah ada satu Memorandum of Understanding bersama dengan IBS Center. Maknanya kami memberi khidmat-khidmat dan juga kepakaran dalam bidang IBS, di mana untuk membantu student-student yang yang belajar dalam bidang IBS. Tapi di Politek tu namanya subjeknya lah dinamakan khusus pembinaan moden. Jadi itu adalah IBS lah. Jadi untuk membantu pelajar ni memahami IBS, kami juga bekerjasama dengan pihak-pihak universiti ni, yang tadi Politeknik, juga ATM dan juga Politek Mara. So institusi-institusi ni walaupun mempunyai silibusnya itu sendiri, tapi dia nampak IBS ni is our future punya teknologi. Jadi kita perlulah melatih kita punya young generation, new graduates, supaya memahami IBS tu sebelum dia orang memasuki industrinya sendiri. Dan untuk pengetahuan semua juga, kami sedang bekerjasama dan akan bekerjasama lah dengan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadikan IBS ni dalam program TVET, Technical Vocational Education Training. Jadi kalau di peringkat TVET ni lagi diajar, dan kemudiannya dia pergi kepada peringkat tertiary education, masuk institusi politeknik dan sebagainya, maknanya dia boleh carry lah dari peringkat vocational sekolahnya dan pergi kepada institut pengajian tinggi dan seterusnya menjadi pakar IBS yang diperlukan dalam industri.